Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para penonton dan para pendengar yang dihormati sekalian, bertemu lagi kita dalam perbincangan mengenai kitab Penawar Bagi Hati. Dan pada pengajian yang sebelum daripada ini kita telah sebut tentang bahayanya banyak terhadap makanan. Tatkala mana kita banyak makan, maka dia akan membawa kesan kepada dalam ibadah kita. Kita sedia maklum bahawa di antara ibadah dalam Islam ini ialah berpuasa. Puasa merupakan satu ibadah dengan tujuan untuk mengurangkan daripada banyaknya makan pada kita. Apabila seorang boleh mengurangkan banyaknya makan, maka kesan dia akan besar di sudut ibadah pada seseorang. Tetapi kalau sekiranya seseorang yang banyak pada makanan, maka ia akan membawa kesan di sudut ibadah pada seseorang ini sendiri. InsyaAllah pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang bagaimana kekenyangan akan membawa kebinasaan, yang disebut oleh tuan kitab kita Syekh Abdul Qadir Al-Mandili dalam kitab Penawar Bagi Hati ini. Dia telah menyebut bahawa di mana apabila seorang yang terlampau kenyang, dia akan membawa kesan beberapa kesan yang besar. Yang pertamanya, seseorang apabila dia terlampau kenyang, ia akan menyebabkan hilangnya rasa nikmat terhadap ibadah dalam dia melaksanakan ibadah kepada Allah SWT. Kita tahu bahawa apabila kita makan banyak, maka kesan kita ni ialah kita tidak akan rasa manis dalam beribadah pada Allah. Maksud manis dalam beribadah ini ialah kalau mana kita melaksanakan yang disuruh oleh Allah SWT, kita akan rasa kenikmatan dalam ibadah kepada Allah SWT. Sebagaimana kita buat sesuatu, dia ada rasa nikmat dia. Orang yang bersukan, dia ada rasa nikmat dalam sukan. Orang yang dia tidur, dia ada rasa nikmat dalam tidurnya. Orang yang bermain, dia ada rasa nikmat dalam permainannya. Apa sahaja yang kita buat ada nikmat. Bahkan orang yang buat kerja pun dia akan ada rasa nikmat. Demikian juga dengan ibadah. Ibadah ini bukan bentuk statik tak, tetapi ibadah ini satu benda yang kita diajar supaya kita merasai kelazatan dalam beribadah pada Allah SWT. Dalam ibadah, bagaimana untuk kita nak rasa lazat? Katanya para ahli ulama, kita mesti kena kurangkan daripada makan. Apabila seorang terlampau banyak terhadap makanan, maka akan rasa hilang rasa nikmat dalam ibadah. Bagaimana dia nak beribadah pada Allah kalau sekiranya terlampau kenyang padanya? Para hadirin sekalian, perhatikan pada diri kita, tatkala mana dalam bulan Ramadan, berapa ramai orang yang makan terlampau kenyang, akhirnya dia tidak mampu untuk nak meneruskan solat tarawih dia kerana terlampau banyak dalam makanan yang dia makan. Ataupun demikian juga pada hari Jumaat, kita perhati orang yang makan dahulu sebelum daripada dia melaksanakan ibadah solat Jumaat, maka tatkala mana ia mendengar khutbah Jumaat, maka hilang rasa nikmat dalam dia mendengar khutbah Jumaat. Para hadirin sekalian, pergi ke pasar raya dalam keadaan kita kekenyangan. Cuba kita pergi ke pasar raya dalam keadaan kita kekenyangan. Kita rasa tak ada apa benda yang rasa nikmat terhadap dalam pasar raya ini. Kenapa? Kerana perut kita kenyang. Cuba dalam keadaan yang kita rasa lapar. Ada benda yang kita nak yang tu, ada benda yang kita rasa nak yang ni dan sebagainya. Inilah gambaran bagaimana lazat tak lazat ibadah seseorang. Tatkala mana dia makan banyak, maka dia akan hilang rasa kelazatan dalam ibadah kepada Allah SWT. Yang kedua, yang kata tuan kitab kita, dia sebut seseorang yang makan banyak, kesannya akan menambahkan lagi hawa nafsunya. Nafsu di antara bukan sekadar nafsu yang disebut dengan seksual saja. Tak, bahkan nafsu tidur, nafsu bercakap banyak, nafsu dalam keadaan yang kita mengumpat, nafsu yang lain akan bertambah. Tatkala mana orang yang makan banyak, dia tak akan terhenti, nafsu dia akan menjadi besar, nafsu dia akan membesar dan membesar, akhirnya terkesan dalam ibadah pada Allah SWT. Kemudian yang ketiganya, apabila seorang yang makan banyak, dia akan hilang rasa kasihan pada si fakir miskin. Orang yang makan banyak, dia tak terasa bagaimana nak kasihan pada orang miskin kerana dia kenyang. Cuba kita makan sikit. Apabila kita makan sikit, maka kita akan dapati, kita tengok orang lain yang dalam keadaan susah, kita rasa bagaimana kita susah. Para hadirin sekalian, sebab itulah dalam bulan Ramadan, cuba kita perhatikan di kalangan kita. Ramai di kalangan kita ingin membantu orang-orang miskin dan juga anak-anak yatim. Puncanya kerana kita tak makan.
Apabila kita tak makan, kita merasai bagaimana sukar dan payahnya kehidupan mereka, dan menyebabkan akhirnya kita akan rasa belas kasihan pada mereka, kepada orang miskin ini. Inilah yang disebabkan Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita berpuasa. Tujuan apa Allah suruh kita puasa? Tujuan untuk kita mengingati bagaimana kesukaran dan kepayahan orang yang berada dalam keadaan kesukaran dan kesusahan pada mereka ini sendiri. Gambaran ini diajar melalui kita kurang makan. Apabila kita kurang makan, ada nikmat terhadap kekurangan makanan yang kita makan ini sendiri. Dan yang keempatnya, tatkala mana orang yang banyak makan, dia akan lemah dalam mengingati ilmu yang memberi manfaat pada diri dia. Seorang yang terlampau banyak makan dalam hidup dia, sentiasa makan je. Kalau kita tanya pada dia soalan-soalan, dia akan banyak je dia. Kenapa banyak Kerana dia terlampau kenyang. Kekenyangan menyebabkan seorang tidak mampu lagi kekuatan untuk dia berfikir, kekuatan untuk dia nak merangsang yang namakan dengan buah fikiran yang baik untuk diri dia. Yang menyebabkan akhirnya ilmu yang bermanfaat jarang boleh masuk dalam orang yang makan terlampau banyak pada mereka ini sendiri. Kemudian yang akhir sekali, kenapa Islam suruh kita nak suruh makan sedikit pada diri kita? Kesan pada diri kita kebinasaan dia, bahawa orang yang sempurna iman itu, katanya Tuhan kitab kita, dia akan selalu berulang alik ke masjid. Manakala orang yang sebaliknya, orang terlampau kenyang, dia tak selalu berulang alik ke masjid, tapi dia berulang alik ke jamban, disebut demikian. Orang yang terlampau kenyang dalam hidup kita, kenyang je, mula nak cari tandas. Kenyang je, kita mula berjalan sikit. Orang yang jalan sikit, dia akan cari tandas. Kat mana nak cari tandas dan sebagainya. Tapi orang yang hidup dia dalam keadaan yang dia jaga iman dia, hidup dia ulang alik ke rumah Allah, mencari ilmu-ilmu, membuat persiapan untuk bekalan ke akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh jadi di kalangan kita sebut, Ustaz, bagaimana kita nak mengurangkan makan terlampau banyak sedangkan sudah menjadi tabiat dah dalam hidup. Makan banyak ini sendiri. Tuan kita mengajar, dia sebut, kalaulah inilah alasan yang diberi. Katakanlah ada orang yang sebut, dia kata, kami ni dalam waktu mana kecil-kecil dahulu dah makan banyak, sampai hari ni pun makan banyak juga. Macam mana nak kurangkan makan banyak ini? Maka katanya Tuan kitab kita dan para alim ulama sentiasa menyebut bahawa mulakan dengan tingkah laku sedikit dan demi sedikit. Kurangkan sedikit demi sedikit. Bagaimana orang yang nak berhenti menghisap rokok, misal contoh. Orang yang nak berhenti daripada hisap rokok, dia kena kurangkan sikit. Daripada 10 batang sehari kepada sebatang dulu yang ditinggalkan. Kemudian lama-lama 2 batang, lama-lama 3 batang, lama-lama dia akan berkurang dan akhir menjadi satu tabiat dalam diri dia untuk berhenti daripada hisap rokok. Demikian juga dengan orang yang berhenti, nak kurangkan makan. Nak suruh makan, jangan makan terlampau banyak. Daripada ni, pagi makan, kemudian tengah hari makan, petang makan, malam makan, nak tidur pun makan lagi. Kadang-kadang mata dah pejam dah, mulut ngap lagi. Di kalangan kita, setengah-setengah di kalangan kita jadi demikian. Maka kita kurangkan yang banyak ini, kita kurangkan sikit demi sikit. Boleh nak makan di waktu ini, tapi makanan itu sikit. Kemudian lama-lama kurangkan sikit lagi. Lama-lama dia akan menjadi satu adat yang menyebabkan pada diri kita sudah terbiasa dengan makan yang sikit, tidak makan makanan yang banyak. Kemudian kita kena tahu bahawa dengan makan sikit itu ada 3 peringkat. Dalam soal yang disebut dengan makan sikit ini, yang pertama pangkat siddiqin. Disebut bagaimana ia menyimpan atas kadar memelihara badan dia daripada binasa. Orang yang siddiqin, dia makan sekadar untuk jangan sampai peringkat badan dia jadi lemah. Badan dia tidak berupaya, itu saja dia makan. Makan dengan tujuan apa dia? Tujuan untuk jadikan diri dia ni ada kekuatan untuk beribadah pada Allah. Ini makanan yang baik pada diri seorang demikian. Kemudian golongan yang kedua dalam bab makan ini, mereka berpada dengan setengah cupak setiap hari. Makan makanan ini, makan sekadar untuk apa dia? Yang sekadar bukan sekadar. Yang pertama tadi lebih baik berbanding daripada peringkat yang kedua. Yang kedua ini, dia makan sekadar sebagaimana orang lain makan. Makan sikit dalam keadaan yang semangkuk, ataupun dia makan dalam keadaan yang kadar tertentu yang dimakan ini. Yang ni golongan yang kedua, untuk memenuhi sepertiga daripada bahagian perutnya. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar pada kita sebelum daripada ini. Yang pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, makan ini kata Rasulullah bahagi untuk perut kamu.
Kemudian yang kedua untuk air kamu. Kemudian yang tiga untuk nafas kamu. Dan dia makan peringkat yang pertama ini untuk memenuhkan yang namakan dengan perut dia ini sendiri. Kemudian yang ketiga, orang yang makan secupak setiap-tiap hari, dia makan, dan apabila dia melebihi akan demikian itu, maka dia akan berkumpul dengan orang lain untuk makan ramai-ramai dan masuk dalam makanan yang banyak ini untuk dapat keberkatan. Ada golongan yang tiga ini. Tadi golongan yang makan secupak, setengah cupak untuk diri dia seorang. Tapi yang ni secupak untuk ramai-ramai. Makan dalam keadaan dalam talam, dia makan ramai-ramai. Maka orang ni lebih untung pada diri dia. Kenapa dia beruntung? Kerana dia untung, dia makan dalam keadaan keberkatan di sisi Allah. Yang kedua, dia makan dalam keadaan bukan dia seorang, tapi dia makan daripada tangan-tangan yang banyak. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, keberkatan itu daripada makanan apabila kamu makan dengan tangan-tangan yang banyak. Maksudnya bukan kita makan seorang. Ada orang yang jenis di hidup dia makan seorang-seorang. Dia nak kenyang seorang. Dia nak sedap seorang. Tapi dia tak fikir tentang orang lain. Kadang-kadang yang kedekut-kedekut, dia simpan di bawah katil dia lagi makanan dia. Nak tunjuknya bagaimana dia nak makan seorang-seorang. Yang ni memang tak sepatutnya di kalangan kita terjadi perkara yang demikian. Kemudian dalam menyedikitkan makanan ini, kalau kita pandang di sudut masa pula, ulama-ulama sebut, makanan yang terbaik, kalau seorang nak makan, katanya Tuan Kitab kita, ialah orang yang paling terbaik dalam makanan dia. Dia makan 3 hari sekali. 3 hari sekali. Makanan yang dia makan. Artinya tiap-tiap hari ataupun dia makan sebagaimana yang Abu Bakar radhiyallahu anhu, dia melaparkan diri dia selama lebih kurang 3 hari ataupun 6 hari dalam hidup Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini gambaran yang terbaiklah kalau diukur di sudut masa. Kalau kita tanya, berapa kali sehari kita kena makan? Kemudian berapa kali dalam seminggu kita makan? Makanan yang terbaik, katanya Tuan Kitab kita, 3 hari makan sekali. Makanan yang kurang baik, ada pun yang pertengahan, bahawa dia makan tiap-tiap hari. Dia makan tiap-tiap hari. Makanan yang dia makan tu, sekali sehari dan sekali sehari. Yang ni yang peringkat pertengahan. Dan ada pun yang lebih rendah sekali, bahawa dia makan tiap-tiap hari. Yang kedua tadi, dia makan bukan makan tiap-tiap yang namakan dengan yang pertama tadi, dia makan tiap-tiap 3 hari sekali. Kemudian yang kedua, dia makan 2 hari sekali. Yang ni yang terbaik, yang kedua. Dan yang ketiga ialah sekali sehari dan sekali sehari yang dia makan. Ada pun mereka yang makan 2 kali pada tiap-tiap hari, maka tidak ada baginya kelakuan lapar sama sekali. Siapa yang makan 2 kali dalam sehari, maknanya orang ni memang tak pernah melaparkan langsung dalam hidupnya. Para penonton dan para pendengar yang dihormati sekalian, bayangkan apa yang kita belajar sebentar tadi berbanding dengan diri kita pada hari ini. Kadang-kadang setengah-setengah di kalangan kita ni sambil-sambil dengar kuliah ni pun ada lagi tengah-tengah makan. Ada lagi yang di kalangan kita sambil-sambil berjalan kita makan. Kadang-kadang kita makan seolah-olah tidak ada masa dan tidak ada ketika. Sambil berjalan pun makan, berdiri pun makan, tidur pun makan. Allah, hidup seolah-olah jalan-jalan cari makan je pada dia. Dia tidak ada kehidupan dia untuk apa dia? Memikirkan bagaimana untuk perjalanan pada diri dia di padang mahsyar Allah, yang dia kena buat persiapan untuk dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tatkala mana kita dipilih oleh Allah dan diberi rezeki oleh Allah ini, kita akan menjaga nikmat dan rezeki ini dalam ketaatan pada perintah Allah dengan menjaga makan minum kita. Menjaga supaya agar makan minum kita ini benar-benar makan minum yang benar mengikut syariat, dan akhirnya kita terpilih di kalangan orang-orang yang saleh hasil daripada penjagaan makanan yang kita makan ini sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.